A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali di dalam sesi kita bacaan dan juga ibrah daripada kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama dalam sesi kita kitab hadis, hadis Riyadhus Shalihin ini kita telah masuk kepada hadis yang ke-58 insya-Allah. Hadis ni kita berada di bawah tajuk As-Sidqu. As-Sidqu artinya ialah jujur, artinya ialah benar. Bukan kebenaran tapi benar, maknanya kita ni benar dengan Allah, benar dalam percakapan, benar dalam segala-galanya. Dan kita akan lihat insya-Allah beberapa hadis lagi yang akan ada kita baca pada sesi ini yang berkaitan dengan as-sidqu ini insya-Allah. Hadis yang ke-58 disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai hadis al-khamis. Al-khamis maknanya hadis yang kelima dalam bab ni, dalam bab as-sidqu ni. Jadi hadis ini insya-Allah agak panjang sikit, taklah panjang sangat insya-Allah. Panjang sikit saja. Daripada biasa, bukan 2 baris 3 baris Tapi hadis ni diriwayatkan, yang pertama sekali diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ghaza nabiyyun. Nabi kata seorang nabi telah berperang. Seorang nabi ni bukan nabi kita, tapi maksudnya nabi terdahulu. Ghaza nabiyyun, telah berperang seorang nabi. Jadi disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahawa Nabi yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun iaitu salah seorang daripada Nabi daripada Bani Israel. Dan peristiwa ini dikatakan oleh ahli-ahli hadis iaitu berlaku ketika Yusha' bin Nun ini bersama-sama dengan tentera-tentera daripada Bani Israel. Yusha' bin Nun ini datang selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Yusha' bin Nun ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke satu bandar, iaitu bandar Ariha. Ariha ni sekarang ni dipanggil sebagai Jericho. Jericho. Ariha, dalam bahasa Arabnya Ariha. Jadi dia kata Nabi ini telah berperang. Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Seorang nabi daripada para nabi, para nabi-nabi telah salawatullahi wa salamuhu alaihim, dia telah berperang. Kemudian faqala, dia berkata kepada kaumnya. Dia berkata kepada kaumnya maknanya orang-orang yang bersama, tentera-tentera yang bersama dengan dia. Ni sebelum daripada peperangan itu berlaku, dia berkata, dia berceramah lah, berucap. Dia kata la yatba'anni, dia kata la yatba'anni, janganlah mengikut aku. Rajulun malaka bud'am ra'atin, seorang lelaki. Janganlah, maknanya siapa sahaja daripada kategori yang aku sebut ni, dia kata jangan, tak boleh ikut aku berperang pada hari ni. Siapa dia yang disebut ni? Yang pertama dia sebut ni ialah rajulun malaka bud'a imra'atin, seorang lelaki yang memiliki seorang isteri, maknanya baru kahwin maksud dia. Baru kahwin. Wa huwa yurid, dan dia pada masa tu yurid an yabniya biha, dan dia ni baru nak, maknanya nak bersama dengan isteri itu. Baru saja kahwin dan kemudian dia baru nak bersama dengan isteri. Jadi apa perasaan seorang lelaki yang baru kahwin dan kemudian baru nak bersama dengan isteri, maknanya barulah nak katakan malam ni, kita tak kira kan. Tapi tiba-tiba peperangan berlaku. Yusha', maknanya Nabi ni ajak pergi berperang kan. Jadi Yusha' bin Nun kata tak boleh ikut aku orang yang jenis macam ni. Maknanya sebab dia kata apa kan? Wa huwa yurid an yabniya biha walamma yabni biha, maksudnya ialah dan dia pada masa tu tak sempat lagi nak bersama-sama dengan isteri dia, baru nak bersama-sama kan, walamma yabni biha. Kemudian wala ahadun, perkara orang yang kedua, yang Yusha' kata ni, yang tak boleh ikut aku ni ialah siapa? Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' sukufaha, seorang lelaki, seorang ahadun bana buyutan, yang membina rumah, maknanya dia baru tengah buat rumah lah. Pada masa tiba-tiba nak kena berperang, ada berlaku tiba-tiba aku mengajak mereka ni pergi berperang kan. Lam yarfa' sukufaha, pada masa tu dia tak sempat lagi nak
letakkan atap dia, atap rumah tu. Maknanya dia buat rumah tapi tak sudah. Itulah maksud dia kan. Yang pertama seorang perempuan, seorang lelaki yang baru sudah berkahwin tapi tak sempat lagi nak bersama dengan isteri dia. Yang kedua seorang yang baru buat rumah tapi tak sempat lagi nak sudahkan rumah dia tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya wala ahadun ishtara ghanaman. Nabi kata, dan juga Nabi Yusha' ni kata, dan juga seorang lelaki, seorang ishtara yang membeli ghanaman, kambing au khalafatin ataupun khalifatin, iaitu khalifat ni iaitu orang unta yang bunting. Maknanya dia ni ada kambing ataupun unta yang bunting, wa huwa yantaziru auladaha, dan dia ni sekarang tengah-tengah sedang menunggu, yantazir tu menunggu, auladaha, anak-anak kambing ataupun anak-anak unta yang nak lahir. Maknanya kambing tu tengah-tengah nak lahir kan, tak lama lagi nak lahir lah kan, maknanya kata, ataupun unta dia tu tengah-tengah nak lahir. Jadi dia baru beli kambing tu ataupun baru beli unta tu. Jadi orang yang macam tu, yang tengah-tengah tunggu anak nak lahir ni, anak kambing nak lahir ataupun anak unta nak lahir ni, dia tak boleh ikut aku. Faghaza. Jadi kita berhenti sekejap situ nak ceritakan kenapakah Nabi Yusha' bin Nun ini dia tidak membenarkan ketiga-tiga jenis orang tadi itu untuk pergi berperang, mengikut dia dalam peperangan tu. Kerana ulama-ulama hadis kata, kerana jenis orang yang ketiga-tiga ni kalau dia ikut pergi berperang, mesti dia pergi ni dalam keadaan risau, hati tak sepenuhnya. Maknanya dia pergi tu masih teringat-teringat kan. Kalau yang lelaki tadi yang baru kahwin, teringat lagi isteri dia. Kalau lelaki tadi yang baru buat rumah, dia teringat lagi rumah dia. Tak habis lagi buat rumah ni. Yang ketiganya, kalau kambing nak beranak kan, ataupun unta nak bersalin, unta nak beranak juga maknanya dia akan teringat-teringat lagi, kambing aku ni beranak macam mana, siapa nak jaga, siapa nanti yang anak dia macam mana. Jadi banyaklah benda, maknanya hati tak sepenuh. Jadi ulama hadis kata, seorang yang tidak sepenuhnya hati nak buat satu perkara yang besar ni, iaitu pergi berjihad yang mungkin mati tak balik semua ni kan, kemungkinan apa nak kata, dia kata kemungkinan hati dia tak sepenuh. Jadi orang yang tak sepenuh hati nak pergi berjihad, jadi Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Yusha' tak benarkan. Jadi itu kaitan dengan as-sirku ni maknanya benar, maknanya bila kita nak buat satu benda, nak buat jihad, nak buat apa, nak buat ibadah dan sebagainya kan, maka kena sepenuh hati, jangan ada gangguan-gangguan lain. Kalau ada gangguan-gangguan lain tu Nabi Yusha' tak benar kan. Dalam Islam kita kalau kita nak sembahyang dalam keadaan kita ni sakit perut ke, angin lah kata nak keluar lah kan, makna tertahan nak buang air lah, Nabi SAW ajar kita pergi buang air dulu, pergi buang air, jangan maknanya sibuk nak sembahyang dulu kan. Begitu juga dengan makanan kan, kalau makanan dah dihidangkan untuk sembahyang isyak kan, maknanya tiba-tiba makanan malam tu dah dihidangkan, jadi makan dulu kalau perut lapar lah kan maknanya sebab apa, takut teringat-ingat. Jadi sebab tu juga dalam hadis ni begitu. Itu nombor satu lah kan, perkara nombor satu. Kemudian ceritanya Faghaza, lalu dia pun pergilah berperang dia berperang. Fadana minal qaryah, maka sampailah kepada satu kampung sini yang kita sebut tadi ialah kampung Ariha ataupun kampung Jericho dalam bahasa Inggeris kan, ada dalam peta sekarang kan, iaitu satu tempat dekat dengan Baitul Maqdis Jadi dia kata fadana minal qaryah salatal asri, bila sampai situ, masa tu dekat nak sembahyang asar, au qariban min zalika, dah masuk sembahyang asar ataupun dekat-dekat nak sembahyang asar. Faqala lisyamsi, maknanya matahari dah jatuh lah, maknanya kan jatuh tu menghala ke barat dah tak lama lagi, maknanya nak maghrib lah, dalam sejam 2 jam lagi kan. Faqala lisyamsi, lalu kata Yusha' bin Nun ni kepada matahari, tengok dia bercakap kepada matahari, innaka ma'murah wa ana ma'mur, dia kata kamu ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maknanya kamu ni ikut perintah Allah kan, kamu dia berpusing kan, maknanya maghrib subuh, zuhur semua tu kan, kamu berpusing, kamu ni ma'murah, Allah Ta'ala yang perintah kamu buat macam ni kan, dan aku juga, kau tahu tak, macam tu lah soalannya dikatakan, aku juga diperintahkan oleh Allah untuk berperang ni, kamu ingat, maknanya kamu pun diperintah, aku pun diperintah. Jadi dia kata Allahumma, kemudian dia berdoa pada Allah, bukan minta pada matahari dia berdoa kepada Allah, Allahumma ihbisha alaina. Jadi dia kata, ya Allah, dia kata tolong stopkan matahari itu, ihbisha, stopkan matahari itu alaina, supaya kami ni dapat meneruskanlah perjuangan kami ni kan, dapat meneruskan peperangan ni kan. Fahubisat, lalu tiba-tiba matahari itu di stop, jadi stop matahari pada masa tu. Jadi kita tengok kat sini kan, betapa powernya kan maknanya Islam tu kan, makna Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita minta kepada Allah kan, makna satu benda yang pelik kan, kalau kita kira lah kan, matahari tu boleh stop
pada masa Nabi Yusha' bin Nun tu, atas doa dia. Sebab apa? Sebab nak berperang tak habis hari ni. Jadi fahubisat hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepadanya. Fathah tu maknanya pembukaan, maknanya kemenangan kepada Nabi Yusha' bin Nun tadi tu. Fajama'al ghanaim, setelah daripada dah menang ni kan, dah menang peperangan ni, lalu dia pun menghimpunkan ghanaim, harta-harta rampasan perang lah daripada peperangan tu. Lalu faja'at, lalu datang apa? Dihimpun-himpunkan harta rampasan perang semua tu kan. Faja'at yakni an-nar. Jadi datanglah api. Jadi ikut sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang tak boleh diambil. Tak boleh diambil. Semua mesti dikumpulkan di satu tempat dan kemudian akan datang api daripada langit, dia akan bakar semua, ambil semua tu. Jadi kepada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahajalah, lepas daripada maknanya selepas datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanaim itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil, untuk digunakan. Jadi kita semua ni umat Nabi Muhammad mana boleh menggunakan, boleh mengambil ghanaim, iaitu harta rampasan perang selepas daripada mana-mana peperangan. Jadi Yusha' bin Nun ini adalah salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Jadi dia ini api pun faja'at yakni nar, datanglah api tu litakulaha, untuk makan. Maknanya biasanya api tu akan datang dan api tu akan bakar semua. Tetapi kali ni tiba-tiba kan, falam tat'amha, api tu tak nak sentuh. Bila api datang dia tak nak sentuh himpunan harta ghanaim tu, harta rampasan tu. Faqala, lalu berkatalah Yusha' bin Nun, dia kata inna fikum ghulula, dia kata ada di kalangan kamu ni yang ghulul. Ghulul tu artinya ada orang yang ambil harta rampasan perang tu lalu disembunyikan. Maknanya dia nak buat hak milik dia lah kan. Jadi maknanya ni lah tidak benar maknanya. Tidak benar dalam peperangan kan. Sebab apa? Sepatutnya semua harta tak boleh diambil walaupun satu sen. Jadi inna fikum ghulula, dia kata falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun. Jadi dia kata setiap daripada satu kabilah, maknanya ada kumpulan-kumpulan tu, setiap daripada satu kabilah tu datang seorang, satu kumpulan tu datang seorang bersalam dengan aku. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Jadi maknanya melekat gitu kan. Tangan tu akan jadi melekat. Jadi faqala fikum al-ghulu. Jadi bila melekat tangan ketua tu tangan daripada setiap kumpulan tu melekat dengan Nabi Yusha', maknanya ini tanda bahawa dia kata fikum al-ghulu, pada kamu ni ada harta, buat keluar macam itulah kan. Falyubayi'ni qabilatuk, maka mari sini dia kata. Setiap kabilah tu datang dia. Falaziqat yadu rajulain aw salasatin biyadihi. Lalu maknanya kalau dia lekat satu tu, maknanya di kalangan tu ada. Jadi dia panggil semua. Panggil kaum tu, mari sini. Jadi setiap orang kena bersalam dengan Nabi Yusha' ni. Jadi bersalam, siapa yang melekat lagi, itu ada. Maknanya harta tu ada pada dia. Dia yang menyembunyikan. Lalu Nabi dia kata falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi. Lalu adalah 2 orang ataupun 3 orang yang melekat tangan dia dengan tangan Nabi Yusha'. Jadi Nabi Yusha' pun berkata faqala fikum al-ghulu, dia kata pada kamu ni ada ghulu, pada harta yang kamu sembunyikan. Faja'u, lalu mereka pun bawa datanglah, yang 2 orang ataupun 3 orang tadi tu bawa datanglah. Jadi tu cara dia kan, maknanya dia tak bersalam dengan semua orang dulu, dia bersalam dengan ketua-ketua dulu. Jadi kemudian dia ambilkan kumpulan. Jadi tengok bila melekat tu, kumpulan tu dalam kumpulan tu ada. Jadi dia akan bersalam pula dengan setiap orang daripada dalam kabilah tu, dalam kumpulan tu. Jadi tiba-tiba melekatlah tangan 2 ataupun 3 orang tadi tu. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin minaz zahab. Tiba-tiba dia kata mereka bawa datanglah, bila dia suruh bawa datang, mereka bawa datanglah. Iaitu dia kata seperti kepala lembu daripada emas. Hebatlah maknanya kan. Kepala lembu daripada emas. Bayangkan harga dia berapa kan. Sebesar kepala lembu, emas. Orang tu sembunyikan. Fawada'aha, lalu Nabi Yusha' pun ambillah emas tadi tu, yang sebesar kepala lembu tadi tu, kemudian diletakkan dalam himpunan tadi harta-harta yang banyak tu. Fawada'a faja'atin nar, lalu api pun datang. Fa'akalatha, lalu api tu makan semua sekali harta rampasan perang tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata sekarang ni, falam tahillu ghanaimu li ahadin qablana, dan tidak dihalalkan ghanaim, dia kata, iaitu harta rampasan perang ni, bagi sesiapa pun qablana, sebelum daripada kita, sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maknanya tak ada yang dibenarkan ambil makan harta ghanimah kan. Maknanya kalau pergi berperang tu, maknanya berperang betul-betul lah. Bukan berperang kerana nak ghanimah, nak berperang kerana Allah Ta'ala menyuruh kita ni berperang pada masa tu kan. Summa ahallallah, kemudian Nabi SAW kata, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghalalkan lana al-ghanaim, menghalalkan untuk kita harta rampasan perang al-ghanaim, lamma ra'a dha'fana, apabila Allah Ta'ala melihat kelemahan kita, wa ajzana, kerana lemahnya kita, lemahnya badan kita, lemah iman kita, lemah kan kelemahan kita lah kan. Fa ahallaha lana, lalu Allah Ta'ala pun menghalalkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan daripada hadis ni macam cerita sikit kan dia cerita sikit, tapi maknanya kita ambil pengajaran daripada sini ialah bagaimana pentingnya Imam Nawawi nak ceritanya ialah pentingnya sepenuh hati dalam buat satu-satu benda kan. Maknanya jangan bercampur-campur, bercampur dengan ada campur nak ni lah kan, maknanya kan tidak sepenuh lah, mana tidak as-sidqu lah, itulah kaitan dia dengan as-sidqu dalam kita buat satu benda. Jadi maknanya sebab itulah dia sampai tak benar kan, walaupun tak benar akan berperang, tak benar perang ikut dia, siapa-siapa yang ada perasaan macam tu. Okey, jadi itu adalah makna-makna yang bawah tu adalah khalifat, kha wal mu'jamah wa kasril lam, khalifat itu baca dia, fathil kha makna kha, lam tu bawah, bagi bawah, kasril lam khali, jam'u khalifah dia kata, iaitu an-naqah al-hamil, iaitu unta yang bunting, unta yang nak beranak kan. Okey, kita baca pula seterusnya ialah hadis yang ke-59. Hadis yang ke-59 ni daripada Abi Khalid Hakim Ibn Hizam. Hadis ni diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hizam, gelaran dia ialah Abu Khalid. Dia ni adalah sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dia ni Hakim bin Hizam. Dia ni kira pada masa zaman Nabi SAW tu kira dah berumur lah dia tapi dia tak masuk Islam. Dia dia masuk Islam semasa pembukaan kota Mekah. Sehingga pernah ada satu riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW semasa pembukaan kota Mekah tu menyuruh umat Islam isytiharkan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat, siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam dia selamat. Nak menunjukkan bahawa dia ni orang besar di Mekah tu, dan Nabi memuliakan dia dan dia masuk Islam pada masa tu. Dan Alhamdulillah selepas dari tu dia bersama-sama dengan Nabi dalam peperangan Hunain, dalam peperangan di Taif, dan seterusnya lah, semua peperangan bersama dengan Nabi dia ikut dan dia sangat baiklah Islam dia. Dan dia kurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang, sehingga umur dia dikatakan 120 tahun umur dia kan, dan dia meninggal di Madinah. Jadi Hakim bin Hizam ni cerita, gelaran dia ialah Abu Khalid Abu Khalid ataupun Abi Khalid tu sebab an tu Abi Khalid radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani artinya ialah dua orang yang berjual beli, maknanya penjual dan juga pembeli, seller dengan buyer dua-dua orang ni Nabi SAW kata bil khiyari, maknanya mereka memiliki hak untuk khiyar. Khiyar tu maknanya ialah iaitu ada option, dia boleh membatalkan jual beli dia tu. Malam yatafarraqa, katanya malam yatafarraqa, kata Nabi, selama mana dia ada hak untuk mengcancelkan jual beli tu. Dia dah buat akad jual beli, tapi boleh tak dia mengcancelkan jual beli tu? Jawabnya dalam hadis ni menjawab itu selama mana Nabi kata sebelum mereka ni belum berpisah. Maksud berpisah tu ada sedikit perbezaan lah di kalangan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i artinya ialah berpisah daripada majlis. Jadi bagi Syafi'i ada nama dia khiyarul majlis nama dia. Tapi bagi Hanafi tidak. Hanafi tidak. Dia kata berpisah sini ialah berpisah iaitu selesainya akad dan juga ijab dan juga qabul tu. Tapi tak apa itu bukan perbincangan kita. Selepas daripada tu Nabi SAW kata apa? Fa in sadaqa. Ini poin dia. Poin yang Imam Nawawi meletakkan hadis ni di sini. Fa in sadaqa, dia katakan kalau mereka ni kedua-dua tu benar ni kan. Benar ni makna apa? Benar ni maknanya dia tidak menyembunyikan apa-apa keaiban pada barang tu. Sebab kadang-kadang kita mana tahu kan, takkanlah kita nak buka semua kan.
Kalau buah ni bagus tak bagus ke, buah ni berasal daripada mana, barang ni ada cacat sikit tak ada cacat sikit, kalau kereta lagi kan banyak sangat kan benda-benda kereta kan, takkanlah kita nak check semua berapa hari kita nak check semua kereta, kita nak check berat, nak check ni, nak check ni, tak mampu kan dah. Selain daripada kereta baru kan, kereta baru tu ada warranty semua kan, tapi maknanya kalau dalam biasa, keadaan biasa banyak sangat lah. Jadi sebab itulah perlunya kepada sedekah sini. Sedekah maknanya dia bercakap benar. Sebab dia guna benda tu lama kan. Dia guna kereta tu lama. Mesti dia tahu kan kecacatan. Dia tahu. Dia guna barang ni, rumah ni lama. Mesti dia tahu kan. Dia guna. Macam itulah maknanya kan. Jadi sebab tu Nabi SAW kata, fa'in sedekah. Kalau kedua-duanya tu benar, jujur, maknanya cerita habis, wabayyana, dan dia tu menjelaskan. Maknanya menjelaskan habis lah. Kalau ada cacat tak cacat semua kan. Sebab dia akan efek kepada harga kan. Burika lahuma fi bai'ihima. Nabi kata dia akan diberkati untuk keduanya. Burika, diberkati keduanya fi bai'ihima, dalam jual beli mereka berdua. Kenapa dia sebut sini dua-dua Kalau kita sekarang tak ada lah. Kita sekarang ni maknanya seorang bagi duit, seorang bagi barang. Tapi sebab Nabi SAW ni menceritakan sebab berlaku macam dalam zaman dulu, kadang-kadang banyak lagi berlaku seperti barter trade kan. Barter trade ni maknanya ialah kalau kita kan barang dengan barang, jual barang dengan barang. Jadi barang aku, barang kau, kita bertukar. Jadi bertukar ni mungkin barang aku ni ada cacat, barang dia tu tak ada cacat. Dia dah cerita semua, aku tak cerita semua. Jadi makna, tapi kadang-kadang terbalik, kadang-kadang dua-dua kan. Ada yang ni pun ada cacat, ada yang pun ada cacat. Jadi kalau kita sekarang ni macam mudah sikit lah, kita kata duit kan. Kita tahu semua duit kan. Ni RM2, dah itu barang dia. Jadi dia lah sepatutnya menceritakan. Jadi Nabi SAW kata sini, kalau kedua-duanya tu menceritakan, maknanya setiap orang yang memiliki barang tu, dia menceritakan, maka dia akan diberkati. Dah kalau seorang saja yang tak menceritakan, seorang tu menceritakan, maka diberkati orang yang menceritakan. Orang tak diceritakan tu, dia tak dapat berkat lah pada pembelian dia tu. Kemudian, wa'in katama, Nabi kata. Katama tu menyembunyikan. Kalau dia menyembunyikan, kedua-duanya menyembunyikan, tak cerita. Yang ni pun tak cerita. Ni ada benda-benda yang dia tak cerita. Wa kazaba, dan menipu. Menipu kan. Kadang-kadang menipu, kadang-kadang sembunyi. Sembunyi ni tak sebut kan tak? Tak sebut aib-aib yang kecacatan-kecacatan. Kalau kazabah tu menipu terus. Menipu terus maknanya tak ada, elok tak ada pencatatan langsung. Itu menipu. Kalau senyap, dua-dua ni Nabi SAW kata, katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima. Nabi kata akan dihapuskan. Muhiqat tu maknanya dibatalkan, akan digugurkan keberkatan bai'ihima, pada jual beli keduanya. Muttafaqun alaih. Hadis sepakat. Jadi maknanya kesimpulan daripada hadis ni adalah pentingnya sodak. Sodaknya benar dalam masalah jual beli, dalam masalah barangan, dalam masalah apa kan yang mana kita ni nak buat pertukaran dengan orang. Jadi itu hadis 59, dan alhamdulillah habis kita ambil hadis 59 ni, sebenarnya kita dah masuk bab yang lain pula, tu bab yang kelima selepas daripada bab as-sidqu. Kita baca sekarang, masuk pula kepada satu bab baru, nama dia ialah babul muraqabah. Babu al-muraqabah. Maksud bab muraqabah ni bab yang kelima sekarang, insya-Allah bab baru. Iaitu tajuk kita muraqabah sekarang. Muraqabah artinya ialah perhati maknanya muraqabah ni. Kalau zaman moden, dalam istilah moden, muraqabah tu, buruj al-muraqabah tu maknanya menara pemerhati. Kalau penjara tu kan dia ada hujung-hujung tu menara pemerhati, ataupun di sempadan-sempadan kan dia ada menara pemerhati. Itu nama dia muraqabah. Kalau CCTV dia nama muraqabah juga. Muraqabah juga CCTV, TV muraqabah dia panggil. Itu iaitu yang memerhati. Yang memerhati. Jadi kita kata sini adalah muraqabah ini. Bab ini ialah nak menceritakan tentang iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan manusia. Jadi perasaan Allah Taala memerhatikan manusia itu satu perkara yang sangat pentinglah sebagai seorang yang beriman. Kita baca Imam Nawawi dia memetik beberapa ayat Quran sebelum daripada masuk kepada hadis-hadis ni. Dia kata yang pertama sekali dia ambil qala Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu Wa Taala kata ni, Allah ni dia melihat engkau, yaraka hina taqum, ketika kamu bangun. Kamu bangun ni apa? Ulama kata ialah ketika sembahyang. Bangun ketika qiyam, ketika qiyam masa sembahyang tu, wa taqallubuka, iaitu pada masa kamu taqallub. Taqallub ni maknanya ialah bergerak-gerak.
Kalau berdiri tu tak adalah bergerak-gerak kan, tapi taqallub tu maknanya rukuk, sujud kan. Fis sajidin, semasa kamu sujud. Fis sajidin ada yang kata fil musallin, pada masa kamu sembahyang. Ada yang kata fis sajidin ialah keturunan-keturunan. Tapi tak apalah tu. Yang penting sini ulama apa ni, Imam Nawawi bawa ayat ni ialah nak sebut tu yaraka tu. Yaraka, dia tu melihat kamu dalam semua keadaan kamu. Kalau kamu sembahyang, kamu berdiri, kamu duduk, kamu semua tu Allah Taala tengok. Kalau kamu tak sembahyang kan, kalau kamu biasa-biasa, kamu berdiri biasa kan, dah Allah Taala tahu. Maknanya semua keadaan, semua ketika Allah Taala tengok apa yang kamu buat. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala ni bersama dengan kamu aina ma, di mana sahaja kuntum kamu berada. Kamu di mana sahaja Allah Taala ma'akum. Jadi ini nama dia ialah al-ma'iyyah nama dia. Al-ma'iyyah ni makna kebersamaan. Tapi bukanlah makna sini. Kena faham elok-elok. Janganlah rasa, Allah Ta'ala bersama, Allah Ta'ala bertempat lah. Tidak. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tapi nak ceritanya Allah ni bersama, Allah sentiasa melihat apa yang kamu buat. Jangan bahawa kita rasa, di sini tak ada. Allah Ta'ala tak tahu apa. Dalam tandas, kita boleh buat apa saja. Sebab apa? Allah Ta'ala tak tahu. Tak, Allah Ta'ala tahu. Di mana saja kamu berada, aynama kuntum. Kamu dalam tandas, kamu luar tandas, kamu dalam bilik seorang-seorang diri, kamu dalam semak, dalam batu, dalam gua, aynama kuntum wa huwa ma'akum, wa huwa iaitu Allah sentiasa bersama dengan kamu. Seterusnya qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak sembunyi, tidak dapat disembunyikan, 'alaihi syai', tak ada benda pun tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala, fil ardi, di bumi, wala fis sama', dan juga di langit. Maknanya di langit ke, di bumi ke, di mana-manalah maknanya kan, tempat, di mana-mana tempat kan, atas alam ni la yakhfa alaihi syai'. Tak ada benda yang boleh tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata, qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu bil mirsad. Mirsad ni memerhati. Mirsad ni, rasoda tu makna melihat, sentiasa melihat ni. Rasoda. Jadi kata bil mirsad, Allah Taala sentiasa dalam memerhatikan kamu, apa yang kamu lakukan. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir. Dalam ba'al muraqabah ini Imam Nawawi bawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lam, Allah Taala ni tahu kha'inatal a'yun. A'yun tu mata, ni mata. Kha'inah tu khianat, pengkhianatan mata. Mata ni dia pandai. Cantik mata ni, pandai makna dia. Bila dia melihat satu benda, kemungkinan dia tak melihat. Sebab apa? Dia melihat tembus. Dia tengok satu benda, dia tembus. Kadang-kadang dia tak macam melihat, tak nampak macam melihat, tapi dia melihat. Ni tak cerita pasal pakai cermin mata hitam. Tak kan? Ni mata biasa pun. Kadang-kadang kita melihat tapi tak melihat. Melihat dengan mata tapi tak melihat dengan hati. Tak melihat dengan sungguh-sungguh. Tak melihat. Jadi macam-macam melihat. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut ni kan, kadang-kadang nampak macam dia tak tengok, tapi hati tu mencuri-curi untuk tengok. Mata mencuri-curi untuk tengok. Itu nama dia khianat mata. Jadi khianat mata ni Allah Taala kata Allahu ya'lam. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Kemudian wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan di dalam dada. Apa yang disembunyikan di dalam dada manusia, iaitu disembunyikan daripada orang ramai. Orang semua tak nampak, tapi dalam hati itu Allah Ta'ala tahu. Itu adalah ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan muraqabah. InsyaAllah hadis akan datang. Kita akan baca hadis-hadis muraqabah ni daripada hadis yang ke-60 insyaAllah. Setakat itu saja hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.